Ustazah baca tajuk tu rasa takut dah. Sifat wali. Siapa sini wali angkat tangan? Ya, mungkin ayah-ayah bolehlah kata wali anak nak nikah bolehlah kan ya. Sifat orang arif. Orang arif kat sini adalah, maksud dia adalah orang yang kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam kurungan, dalam buku wali dia kata. Jadi maksud dia tuan-puan sekalian, makin jauh kita belajar kitab hikam ni, dia makin dalam. Memang kena pada satu ketika tu kita berhenti sekejap. Berhenti masuk ustazah untuk muhasabah. Aku belajar sampai 113 dah kitab hikam ni. Kat mana aku sekarang? Ya, kat mana aku sekarang? Tentang kita tak nak lah. Hikmah yang pertama pun kita tak lepas sebenarnya. Ya, sebab makin pergi jauh, kita ni dah membicarakan benda yang halus-halus sangat. Cuma tuan-puan sekalian, Ustazah cuba untuk menghuraikan tu, mengambil kira kepelbagaian latar belakang kita semua. Boleh jadi ada yang datang hari ni, ini hari pertama dia datang. Terus 113. Ya, terus 113. Jadi Ustazah kena railah. Ya, mungkin ada yang datang pertama kali, jadi kita bicarakan tentang hikmah ni lebih kepada secara umum. Ya, tidak detail-detail dia tu insya-Allah pada akan bersambung-sambung lah pada hikmah yang lain. Ya, baik. Tema kepada 113, 114, 115 ni adalah tentang Al-Arif Billah, tentang Ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tu tema dia. Ya. Jadi sama-sama kita tengok kata-kata hikmah ini. Ustazah akan bacakan dan insya-Allah sahabat-sahabat ya, muslimin muslimat akan ikut insya-Allah. Al-Arifu, kuat sikit lagi. Sahur kan? Bagi tadi. Ya. Al-Arifu la yazulu ittiraruhu wa la yakunu ma'a ghairillahi qararuhu. Ini adalah sifat orang yang kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa sifat dia? Al-Arifu, orang yang arif, yakni orang yang benar-benar mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. La yazulu tiraruhu, tidak pernah hilang. Tidak pernah hilang apa? Rasa berhajatnya kepada Allah. Dalam kitab yang lain dia terjemah, orang yang benar-benar kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak pernah hilang rasa terdesaknya dia dengan Allah. Tuan-puan boleh gambarkan tak macam mana orang terdesak? Kita tengoklah hidup kita masing-masing lah. Kok ada saudara kita yang terdesak nak minta tolong, macam mana dia terdesak? Dia telefon kita pagi, petang, siang, malam, sahur. Orang terdesak. Nak jumpa time-time tu juga, kita kata esok je lah. Dah pukul 12 malam. Tak, mata saya tak ngantuk lagi. Boleh juga datang. Tiket bas tak ada. Kita tengok tiket kereta api. Tiket kereta api tak ada. Tiket kapal terbang. Orang terdesak. Itu antara kita dengan manusia tuan-puan kita dapat gambaran kan macam mana orang terdesak. Orang yang mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sifat dia macam mana? Dia macam tadi, terdesak dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak tunggu-tunggu dah. Kalau nak doa, time ni lah nak doa. Kalau nak ibadah, masa tu lah tak tangguh-tangguh dah. Macam orang terdesak.
Tidurlah dulu. Katalah hati tu bercakap macam tu kan. Tidurlah dulu. Tak, nak solat terus. Nak doa terus. Nak puasa kalau bukan Ramadan, nak puasa. Sebab apa? Aku terdesak ni dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni. Berhajat sangat ni, nak minta tolong sangat ni. Aku puasalah hari ni. Nak menggambarkan apa dia? Terdesaknya aku dengan Allah. Itu maksud dia. Tapi orang macam kita, tuan-puan, sesekali ya terdesak tu. Betul tak? Sesekali. Tapi orang yang mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, keadaan mereka senantiasa seperti orang yang terdesak. Maksud dia terlalu berhajat dan memerlukan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu boleh jadi tuan-puan tak tak hilang kat bibir tu dan di hati tu kebergantungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tak hilang. Ya Rabb, ya Rabb. Ustazah buat beberapa contoh analogi. Sesama kita manusia, litaqribi zihni, untuk mendekatkan pemahaman, bukan untuk perbandingan. Ya, walillahil mathalul a'la, Allah tidak ada perbandingan dengan sesuatu apapun. Tapi ni nak bagi faham. Bila kita terdesak ataupun kita berharap dengan seseorang, nama dia akan selalu dekat bibir kita. Setuju? Macam budak kecil. Mak, 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 mak. Ya, dia tak boleh buat apa. Dia nak apa-apa, mak. Cara dia mak memanggil mak tu boleh jadi dengan menangis. Kan budak kecil kan? Itu cara dia nak mak dia lah. Dan dia akan tengok mana mak, mana mak. Jangan hilang ni kelibat mak tu. Kita belajar daripada budak kecil. Ya Allah, tuan-puan, bayangkan balik anak-anak kita dulu, masa kecil-kecil dulu. Ya, macam mana? Tak boleh hilang. Nak pergi masuk bilik air pun payah. Kan? Tinggalkan sekejap dekat ayah dia pun, ya Allah, menangis meraung. Tinggalkan kat pembantu. Dia nak mak dia. Dapat tak gambaran tu, tuan-puan? Ya Allah, apatah lagi keadaan seorang hamba, al-arif billah, yang menggambarkan keadaannya setiap saat berhajat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya apa? Kalimah Allah di bibir. Ya, maknanya apa? Allah Subhanahu Wa Taala, zikrullah, ingatan dia kepada Allah di hati dia. Allah, 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 Allah. Kita ada terdesak dan sakit. Dah terlantar kat hospital, semua menjadi tasbih. Kan? Allah, Allah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nampak tak terdesak tu? Tapi bila kita diuji dengan kesenangan, diuji dengan benda yang kita nak, dapat keseronokan, boleh jadi ketika itu kita terlalai dan nampak macam orang yang independen. Duit banyak, pangkat tinggi, pengaruh luas, besar. Banding orang susah, orang kena kecam, orang miskin, lebih banyak ya Rab, ya Rab, ya Rab. Ini keadaan kita yang tidak stabil. Sekejap macam ni, sekejap macam ni. Tetapi orang yang benar-benar mengenal Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa dalam keadaan amat-amat berhajat kepada Allah. Ada yang disebut sebagai tidak akan hilang, la yazulu ittiraruhu, tidak pernah hilang keterdesakannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang kata terdesak sok. Dia kalau boleh nak duduk depan sekali dalam apa ni, dalam meminta kepada Allah, dalam bergantung kepada Allah. Aku ni orang terdesak ni, kalau Allah tak tolong habislah. Macam tu. Wala yakunu ma'a ghairillahi qararuhu. Dan tidak pernah berlaku. Qarar ni maksud dia rasa stabil, rasa tenang. Ya, tidak pernah berlaku rasa tenang, rasa stabil, rasa okey, itu qarar ya. Kecuali hanya dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
Tidak pernah berlaku rasa tenang dalam hidup dia, rasa okey dalam hidup dia, rasa stabil dalam hidup dia, kecuali dengan kebergantungannya, sandarannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustazah buat contoh tuan-puan. Ya, ni saya ingat Ustazah dulu-dulu lah. Kadang orang jemput forum kan. Forum, bila forum ni ramai sikit yang duduk depan tu. Kan selalu ahli panel kadang 2 orang, 3 orang kan. Ada moderator. Jadi macam-macam bentuk kursi dia akan bagi kami duduk. Macam ni okey lah. Seorang kan. Tapi bila forum kadang kursi tu share. Ini cerita betul untuk tuan-puan apa nampak contoh yang Ustaz bawa. Pernah kami diberi kursi kayu. Nampak macam kayu jati. Ya, tapi bila duduk berbunyi. Duduk dengan ustaz, suami ustazah, bila ustaz semangat-semangat berceramah, ustazah terasa gegarannya. Ini sekarang ni kalau runtuh kat depan ni sekarang, malulah pula kita berdua. Sebab berbunyi kita tahu. Jadi ustazah tak duduk bersandar tuan-puan. Ustazah duduk, ustazah bagi 70-30. 70 ya kita bagi atas kursi, 30 kaki kita ampu. Makna apa? Kalau patah, kita boleh bangun terus. Kita punya preparation. Sebab apa? Berbunyi. Nampak je kayu jati tapi tak. Jadi tak dapat ketenangan, sahabat-sahabat. Tak ada ketenangan. Qarar tu tak ada. Risau je hati ni kan. Dia risau. Ambil contoh yang lain. Orang bagi kita sofa. Tak ada bunyi-bunyi apa benda. Dalam empuk. Itu memang mujur tak doa bismikallahumma ahya wa amut je. Sebab apa ya Allah sedapnya kursi ni bersandar, qarar, rasa tenang, rasa yakin. Itu analogi kursi tuan-puan. Tapi nampak tak impact daripada kita? Ya, kod 2 jam, forum tu 2 jam tuan-puan. Sama ada qarar ataupun tidak. Tenang ke tak? Kalau tak, ya Allah, sakit. Kita akan rasa betis tu sakit. Sebab apa? Dia mengampu kedudukan kita juga. Itu yang biasa duduk cerita forum sejam setengah, 2 jam. Bayangkan sebuah kehidupan yang salah tempat bersandar. Kursi ampuh. Sebab tu kita tak rasa tenang. Sentiasa cemas. Sentiasa bimbang. Sentiasa khawatir. Orang relax je. Tengok orang-orang al-arif billah. Orang-orang yang kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada diri mereka ada ketenangan. Ya, pada diri mereka ada kebahagiaan. Tapi orang yang kadang-kadang sifirnya kita tengok, kaya-kaya dah. Pengaruh kuat dah. Pangkat tinggi dah. Jawatan ada. Tapi tak bahagia. Tapi tak tenang. Sebab bersandar pada sesuatu yang rapuh. Jawatan rapuh. Harta benda rapuh. Pangkat rapuh. Pengaruh lagi rapuh. Manusia rapuh, dia akan mati. Jadi inilah dia perbezaan orang yang kenal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan yang selainnya, yang sebaliknya. Apa dia? Allah berikan dia sebuah ketenangan. Qarar. Kenapa dia tenang? Kebergantungan hidupnya adalah Allah. Dan kita kata ya sahabat-sahabat, dalam hati dia tu, denyut jantung dia tu, denyut nadi dia tu, bersama-sama dengan rasa harapan, rasa kebergantungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku ada Allah. Itulah ibarat dia. Aku ada Allah. Setiap masa Allah, Allah, Allah. Tapi ya sahabat-sahabat sekalian, untuk dapat sampai kepada tahap itu, ya, kita kena bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab nak sampai tahap ni tuan-puan, tarbiyahnya besar. Tarbiyah ataupun ujiannya besar. Ujian ni untuk tarbiyah, untuk didik kita. Jadi akan ada banyak perkara tuan-puan yang menguji kita
Sedangkan sebenarnya itu adalah untuk mendidik kita supaya meletakkan penyerahan sandaran yang total kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh tengok kehidupan masing-masing muslimin muslimat yang kadang-kadang kita ni merungut je. Ya, merungut pasal apa? Merungut ni apa lagi perkataan lain? Komplain. Ya, ataupun yalah ada je benda-benda yang kita bimbang tuan-puan Agak-agak kalau bercakap dengan suami baru nak minum kopi petang. Cubalah sesekali, tak payahlah cerita yang apa? Yang berbentuk macam ada je komplain. Anak kita tu bang betul-betul menurut awak lah. Itu start dia tu. Jadi, sudah pasti sahabat-sahabat, keadaan tu tidak tenang untuk kedua-dua pihak. Ini Ustazah bagi pandangan lah. Ya. Ataupun cuba tuan-puan berkawan dengan orang dalam musafir yang suka komplain. Ya, bilik macam ni lah, bilik air macam tu lah. Padahal duduk 3 hari je, sabarlah 3 hari, betul balik rumah masing-masing. 3 hari penuh dengan komplain, penting tau tuan-puan. Tenang tak? Dua-dua dalam bilik tu tak tenang. Sebab ada banyak benda kita boleh berfikir, cara yang kita boleh fikir, yang penting apa dia? Aku nak tenang. Aku nak qarar tu. Tapi ini keadaan yang berlaku dalam hidup kita tuan-puan. Banyak je benda yang nak dirisaukan. Terutama hal anak-anak. Hal keluarga. Bermenantu, hal menantu pula. Bercucu, hal cucu pula. Ustazah pernah dalam satu ceramah bagi sedikit pandangan. Boleh jadi betul, boleh jadi salah pandangan Ustazah tu. Ya, kadang-kadang kita bagi pandangan hari ni macam ni, tahun depan tukar lain pula. Nak bagi tahu pandangan manusia ni bukan Quran. Ya, berubah-ubah. Yang Ustazah nampak sekarang, biasa kita kata kenapa mak-mak dia tak nak duduk dengan anak. Kan? Puah ajak mak duduk dengan anak. Mak kita tu selagi mana dia ada kekuatan, biarlah dia duduk seorang kat kampung. Dia tak nak duduk dengan anak. Kita mungkin nak komplain. Kan? Kita ni nak senangkan mak. Mak duduk dengan saya, mak akan senang. Kita cakap. Mak kita tak senang tuan-puan Tapi bila usia kita makin tua, bila kita dah ada anak cucu, kita boleh menjiwai. Kita mulai menjiwai. Benda yang dulu saya tak faham, lama-lama boleh menjiwai. Kenapa mak-mak tak nak duduk dengan anak? Wallahualam, mungkin betul, mungkin salah. Antara lain adalah, bila kita duduk dengan anak, semua yang berlaku dalam kehidupan anak tu, nak tak nak akan terbeban kepada kita. Sedangkan usia mak tu bukan usia tu lagi dah tuan-puan. Penat dah. Kalau boleh nak tenang-tenang. Dia akan tengok semua benda. Menantu tak bangun sahur. Menantu perempuan tak bangun sahur. Maknanya habis anak lelaki dengan cucu dia tak bersahur hari tu. Ni dah masuk Ramadan ke-13. Tuan puan ingat mak kita senang hati? Menangis dalam bilik tu. Ya Allah. Bukalah pintu hati menantu aku. Ya Allah, sahur ni sunat. Jadi faham tak? Bendanya simple tapi masuk beban. Mak-mak memang macam tu. Anak lelaki dia balik. Dia tengok menantu dia main handphone. Pada fikiran dia kan elok kalau pergi sambut suami tu balik. Itu semua masuk dalam kepala dia. Ya tak ya? Biar aku duduk kampung seorang-seorang. Kau sambut ke anak tu, tak sambut ke, dia punya pasal. Tak depan mata. Betul tak tuan-puan? Itu Ustazah punya pandangan lah. Serabut pada kita. Lebih baik kita dengar report je, laporan. Kita tanda tangan, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, berdoa. Tapi nak duduk satu-satu dalam semua yang anak cucu menantu kita lalui, cukuplah. Kita dah penat dah. Kan? Ya?
Ini tadi cerita apa ya? Sampai kampung-kampung. Sebenarnya cerita apa ya tadi? Apa dia? Okey, cerita anak-anak nak beritahu antara masalah apa ni? Masalah yang selalu memening kepada kita tu adalah masalah anak-anak dan keluarga. Okey. Maksud Ustazah macam ni tuan-puan, kalau nak sebut tentang macam-macam kebimbangan-kebimbangan tu memang banyak. Tapi andai kata ibu tu kena duduk juga rumah anak tu, ataupun kita hadaplah semua masalah dalam keluarga kita, jalan solusinya adalah merasa ataupun bergantung, bersandar sepenuhnya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kena macam tu. Tak payah banyak mengungut sangat. Sebab apa? Selagi kita hidup, masalah akan bersilih ganti. Tak semua nak cakap. Contoh tuan-puan, macam Ustazah jaga tahfiz pelajar-pelajar ada 440 orang. Ya Allah, tak apa nak cakap lah. Kalau Ustazah nak mengadu, Ustaz akan tak boleh tidur. Kalau Ustazah nak mengadu. Satu-satu nak adu, dulu memang suka, dulu memang. Apa je masalah sekolah, Ustazah akan cakap dengan Ustaz. Sebab tak nak beban tu seorang-seorang. Ya, ambil semua seorang 50%. Sama-sama tak boleh tidur. Tapi lepas tu kita kata ada sesuatu yang Allah nak didik kita. Sampai bila? Suami kita takkan dapat menyelesaikan masalah kita pun. Makhluk-makhluk bukan boleh menyelesaikan masalah kita. Yang menyelesaikan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Belajar bergantung penuh dan puas dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kadang-kadang adalah 440 tuan-puan boleh bayanglah. Setiap orang macam mana. Ya? Okey, dapat report contohnya. Bukan report apa pun. Dapat dengar sikit daripada pelajar-pelajar. Oh, ada pelajar tingkatan sekian-sekian ni, akhlak dia kasar. Ustazah dah ni dah. Okey, telefon Ustazah. Okey, Umi nak jumpa semua pelajar-pelajar tingkatan tersebut. Lepas Zuhur. Kalau dulu memang semua nak report dengan Ustaz. Okey, hari ni kita nak apa ni, Ustazah nak jumpa ni pelajar ni. Tapi lama-lama tak tuan-puan. Apa dia kenapa? Sebab kita ni nak bersandar dengan siapa? Habis kes tu sekarang. Tadi kes pelajar puteri. Pelajar putera pula. Ada yang nampak dibukakan hijab pun ada. Nampak benda-benda gaib. Dah satu hal kita pun. Nampak habis pula benda-benda gaib. Aduh lah. Kejap je berjerit. Kejap. Maknanya boleh bayang tuan-puan bila kita dah menerima amanah tu. Ya Allah, taklah, memang macam-macam lah. Solusi dia apa? Bersandar dengan Allah. Kamu sangat lemah. Kamu sangat lemah. Bersandar dengan Allah. Hati tu yakin dengan Allah, bersandar dengan Allah, buat je lah ikhtiar sedekat mana yang kita mampu. Macam tu lah urusan anak-anak kita tuan-puan. Bukan 440 anak kita kan? Berapa orang? 4 orang. Tapi dia punya geng-geng tu tak? Ya, dia punya. Ya Allah. Kadang-kadang dia tanya, datang nangis ni, anak pun angkat. Seorang, anak tunggal. Anak tunggal seorang boleh buat kita hilang pertimbangan tuan-puan. Tengok. Ada mak-mak jaga anak 70 orang, relax. Kan? Ya, itu masing-masing punya bahagian. Tapi nak bagi tahu, dia bukan soal berapa banyak amanahnya, berapa orang kita jaga, siapa kat sebelah kita. Tapi yang penting kat dalam ni tuan-puan. Iaitu sandaran kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan untuk sandaran, nak bersandar dengan Allah, nak bergantung dengan Allah sampai kita sentiasa seolah-olah macam orang yang terdesak sentiasa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ini memerlukan kepada akidah, keyakinan yang mantap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak, dia tak dapat tuan-puan. Kalau keyakinan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala tak kuat, kita maknanya dari segi tahap mengenal Allah Subhanahu Wa Taala tu tidak mantap, dia tidak akan dapat membuahkan tawakal yang kuat kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Dia umpama macam ni tuan-puan. Orang kata dengan kita, okey nak pergi mana? Saya nak pergi UK. Ah, lepas tu kawan kita kata nak pergi UK, boleh pergi dengan kawan saya ni. Kita tak kenal kawan dia. Ni kawan kita yang recommend ni. Pergi dengan kawan saya ni. Nak duduk berapa lama? Sebulan. Siapa dia ni? Kita tanya. Dia baik, kata kawan kita. Dia baik ke? Baik. Boleh percaya ke? Boleh. Ada duit ke? Ada. Kan asyik saya pula belanja dia kan? Tak. Dia ada duit. Tapi kita tak kenal dia. Ini cuma orang tengah yang bagi tahu dia begini, begini, begini. Nampak tak tuan-puan? Bila kita tu percaya tak percaya? Percaya tak percaya? Ini betul-betul sebab kawan kita yang apa? Yang mencadangkan. Yakin dia tu tak kuat. Kita akan observe je. Betul ke dia ni baik? Betul ke dia ni? Macam tu. Jadi, sandaran tu longgar. Banding dengan memang kita kenal dia. Kita duduk dengan dia 20 tahun. Dia memang orang baik. Dia tak khianat orang. Dia memang orang berada. Kita akan rasa selesa. Qarar. Dia yang siapa? Mak, I pergi kat Cik Timah lah. Beres Cik Timah. Beres semua. Sebab apa? Sebab kita kenal dia. Ini analogi. Litaqribiz zihni, nak bagi kita senang faham. Demikian tuan-puan, orang yang tidak kenal Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa ada keraguan. Orang yang kenal Allah Subhanahu Wa Taala bukan keraguan, keyakinan, yakin. Orang yang ragu tuan-puan, dia sentiasa bertanya, betul ke? Betul ke? Betul ke? Betul ke Allah akan ampunkan dosa saya? Betul ke kalau saya sabar saya akan dapat syurga? Betul ke kalau saya sedekah Allah akan gantikan? Betul ke saya tak miskin asyik sedekah hari-hari bulan Ramadan ni? Betul ke? Betul ke kalau saya memaafkan nanti saya akan bahagia dan tenang? Betul ke Allah akan tolong saya? Betul ke Allah tidak zalim kepada saya? Dia tak kenal Allah. Allah tidak pernah menzalimi sesiapa pun. Tidak pernah. Allah haramkan sifat zalim. Apa yang kita rasa macam dizalimi ni, yang kita rasa macam disakitkan ni, yang kita rasa macam dilukakan ni, itu bukan kezaliman. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Boleh jadi benda yang kamu suka sangat tapi tak baik untuk kamu. Nak memindahkan biar kamu faham benda ni tak baik untuk kamu, boleh jadi kita rasa macam ada kesakitan dan kedukaan. Ada benda yang tak baik untuk kamu, tapi baik sebenarnya. Kamu rasa tak baik untuk kamu, tapi sebenarnya di sisi Allah, baik untuk kamu. Jadi masa kita dapat benda yang kita rasa tak baik, kita akan sakit. Sebab kita dah letak dalam otak kita, tuan-puan, tak elok ni untuk kita ni. Tapi dapat juga. Minta maaf saya cakap, contoh ya tuan-puan, ya kita tak minta, tapi ni benda yang berlaku dalam kehidupan kan. Orang semua nak anak yang sihat, betul tak? Semua nak anak sihat. Tuan-puan, Ustazah memang sama-sama mendoakan ya tuan-puan, kalau ada orang yang Allah uji dapat anak yang tak sihat, ya, kelainan upaya, semoga Allah menggantikan untuk dia syurga. Semoga Allah beri kesabaran dekat dia. Sebab betul, bila seorang ibu dan ayah harapan besar nak dapat zuriat yang sihat, aset kepada kita, menyejukkan hati kita, besok paling tidak pun ada jugalah manfaatnya kepada kita secara zahirnya. Tiba-tiba diuji dengan dapat anak yang sakit. Cuba bayang. Contoh kalau dalam hidup Ustazah, kakak Ustazah dapat anak yang Ustazah tak boleh nak sebut dah nama penyakit dia punya susah dan panjang. Nama entah apa benda nama tak tahulah. Tapi dah meninggal anak tu lepas 4 tahun. Tuan-puan, anak tu tidak ada, anak tu dia macam mati rasa, mati otak. Macam tu dah bahasa. Sebab kita orang jaga. Itulah yang kita nampak. Apa dia? Macam mati rasa dan mati otak. Tak ada apa-apa tindak balas dengan orang lain. Dia macam hidup dalam dunia dia je. Memandang pun tak pernah tepat. Ya? Tapi dia membesar, kulit dia tu
Jadi macam kulit orang tua. Tapi kita tak boleh pegang dia mudah-mudah sebab nanti akan cepat luka. Bayang itu puan anak sulung kakak, salah seorang kakak ustazah dulu. Lepas tu pula macam mana ya? Dia sangat susah untuk jaga ya. Tapi bila time makan puan, ibarat macam dia punya gelojoh. Dia nak kita cepat-cepat suapkan makanan-makanan tu. Macam makan tu 2-3 orang. Tu tak tahu dah ni benda halus-halus ke apa ya. Tapi macam tu lah keadaan dia. Masya Allah ya. Bila tengok macam mana kakak menangis. Dah tak ada orang nangis sendiri. Jaga anak ya. Tapi itu takdir Allah. Cuma Allah dah ambil lah. Lepas 4 tahun dah ambil dah. Ya. Maknanya kalau tanya kita sahabat-sahabat sekalian. Kita nak anak yang macam mana? Kita nak anak kita yang sihat. Sakit tak menghadapi tu, pedih tak, sedih tak, semua tu ada. Semua tu ada. Tapi berani tak kita nak kata Allah zalim kat kita? Tidak. Ia bukan kezaliman. Boleh jadi kamu benci, tak suka sesuatu perkara itu, tetapi perkara itu baik untuk kamu. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Ini memerlukan kepada apa tuan-puan? Kenallah Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali kamu bersangka buruk dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila kamu kenal dengan Allah, kamu tidak ada ragu. Kamu yakin inilah tempat sandaran kamu. Ya? Jadi untuk kita bersandar dengan Allah Subhanahu wa taala, memang kena arif, kena kenal Allah. Kalau tak dapat. Tak boleh. Orang yang kenal Allah ni, bila dia yakin, tak ragu, dia beramal, dia buat. Contoh ya tuan-puan, sekarang kita kata bab sedekah contohnya. Bab sedekah. Bolehlah kita kata semua setujulah ke? Ya, orang sedekah ni sangat dianjurkan, Allah sangat sayang. Nabi SAW dalam bulan Ramadan sedekah macam air lalu, macam angin yang bertiup. Punyalah banyak Nabi bersedekah. Kita tahu, kita setuju, kita percaya. Kenapa saya kata percaya? Tidak yakin. Bukan menggunakan perkataan yakin. Sebab yakin ni, dia akan nampak tindakan kita. Percaya ni, sekadar itu sajalah. Kita dah tahu benda tu, tapi tiba time kita nak sedekah, kita ragu. Dah lah, takkan banyak sangat. Ya kan habis pula kerang. Padahal kita tahu ni Nabi bersedekah macam angin lalu. Kan? Kita 3 kali tabung lalu depan kita pun kita marah. Dah lalu dah belakang lah pula. Asyik depan je. Kata angin lalu, biarlah lalu-lalu lanang kat depan tu. Ya? Dia lain tuan-puan. Yakin dan ragu. Dan inilah masalah. Ustaz tak kata orang lain. Ustazah, mungkin yang ada dalam jiwa saya keraguan. Bukan keyakinan. Sebab tu banyak lagi benda tak boleh buat. Ya, banyak lagi kelemahan. Sebab apa? Tak yakin. Tengok macam Nabi SAW dalam perjalanan hijrah. Ini menggambarkan keyakinan. La takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Kamu jangan takut, wahai Abu Bakar. Kamu jangan sedih. Allah bersama kita. Itu keyakinan. Keyakinan yang menyebabkan teruskan hijrah. Teruskan dakwah Islam. Teruskan berjuang. Ada orang dikata la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Tu tidur. Ya, terus tak jadi. Terus cancel. Itu beza yakin dengan percaya. Jadi sahabat-sahabat sekalian, untuk kita dapat benar-benar hidup bergantung dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni perlu kepada keyakinan. Dan semua ini tuan-puan, dia akan berlaku dengan kehidupan yang kita alami ni. Maknanya apa keadaan yang kita alami sekarang itu adalah pendidikan untuk kita. Oh patutlah ada je masalah itulah, masalah inilah. Ya nak fikir anak itulah. Mana pernah berhenti fikir masalah anak? Betul tak tuan-puan? Ada je. Ustazah, yang saya kata tadi kan orang sakit tu sampai terasa, ya Allah siapa yang anak dia sakit memang kuatlah semangat dia, kuat jiwa dia. Cucu Ustazah kena kuning pun, tapi kuning dia lama. Ustazah dah nak ceramah dah ni, kat Terengganu. Dah nak pergi ceramah dah. Telefon.
Umi, baby masuk hospital balik. Kenapa? Kuning. Terus rasa kat hati nenek ni. Terus buka Yasin, baca Yasin terus. Yasin. Sampai sahabat dia kata, pelik nak pergi ceramah, dia baca Yasin. Kes ni kecil sangat tuan-puan, baby kuning. Sampai saya kata, ya Allah, macam mana dah orang yang Allah uji. Anak kecil, berserigat wire, sakit jantung berlubang dan macam-macam. Masya Allah, tabarakallah. Allah nak hadiahkan kepada dia nikmat tawakal kepada Allah. Sebab bukan senang nak dapat. Allah nak hadiah dia nikmat tawakal pada Allah. Sebab tu kita akan tengok, Masya Allah, tenang. Ya, tak apa, saya redha, saya pasrah, saya serah pada Allah. Masya Allah. Allah hadiah. Bersama-sama dengan ujian dan kesusahan, hadiahnya tawakal kepada Allah. Bukan senang nak dapat. Dia kena bersama dengan keyakinan. Baik, Ustazah ada nak bagi, kalau tengok dalam buku tuan-puan ni, sikit sangat huraian kan ya. Jadi Ustazah tambah sikit. Ustazah berikan beberapa doa dan juga ayat yang Ustazah bagi nama lah sebagai terapi syifa. Untuk senang nak bagi nama kan ya. Sebab kita nak kena tanam keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu kena didoktrin. Maksud doktrin tu kena diasak. Asak hari-hari dalam bentuk wirid dan zikir kita. Ya. Supaya kuat hati kita tu meyakini Allah Subhanahu Wa Taala dan menyebabkan kita memang bertawakal pada Allah. Tawakal ya. Jadi ada beberapa ayat Al-Quran, ada beberapa zikir dan wirid yang menjurus ke arah itu, akan membantu kita untuk kuat kat situ ya. Itu bagus ya tuan-puan, Allah uji kita. Daripada ujian tu kita akan banyak belajar, banyak benda, nampak kelemahan kita di mana ya. So kita akan upgrade diri kita, kita akan belajar lagi. Itu hikmah yang kita kata tak suka tapi ada kebaikan di dalamnya. Jadi ini di antara yang Ustazah susun untuk bantu diri sendiri asalnya. Kemudian Ustazah kongsi-kongsikan dengan rakan-rakan terdekat khusus untuk tanam ya, supaya yakin, mantap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama adalah hauqalah. Apa dia hauqalah? La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu kena pasak kat dalam hati. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali dengan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Itu yang kita baca. Hauqalah. Kalau kita faham konsep hauqalah ni tuan-puan, itu memang menyebabkan insya-Allah kita akan bersandar dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Serah segala urusan pada Allah. Manusia, makhluk langsung tidak ada daya upaya. Tak ada langsung. Tuan-puan naik kapal terbang, jangan bersandar dengan teknologi ya. Hei, takut. Berat tu. Berapa tan tu besi atas yang tengah terbang tu. Berani ke nak bersandar dengan besi tu? Sekelip mata. Wal-iyazubillah. Boleh gantung. Ke atas. Tapi apa yang kita diajar? Subhanallazi sakhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin. Maha suci Allah yang menundukkan segala-gala yang lain demi untuk urusan kita nak lalu ni. Ya? Maha suci Allah yang menundukkan kenderaan tersebut, udara yang berkaitan, teknologi yang berkaitan, manusia yang berkaitan mengemudikan, semuanya Allah adjust semua bagi lancar selamat sampai. Allah. Semuanya Allah. Jangan nak bersalin bergantung dengan doktor, bergantung dengan bidan. Tak kisahlah bidan ke doktor ke apa, dua-dua tak boleh gantung, tak boleh bersandar. Alah, tak payah risaulah, doktor ada. Kan? Padahal dalam bab tu Allah kata apa?
Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum, dan Allah lah yang mengeluarkan kamu daripada perut ibu kamu. Allah. Kalau nak keluar, tak ada doktor pun, dia keluar juga. Kalau dia tak mau keluar, doktor berbaris kat depan tu. Dia tak keluar juga. Ada masa dia, ada takdir dia. Allah. Ini kunci kebergantungan kita dengan Allah. Apa dia? Jangan letakkan manusia tu ada kuasa besar. Tak ada. Konsep dia apa dia? La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan lagi satu, masalah dan penyakitnya adalah kita bergantung dengan diri kita sendiri. Sebab apa? Kita ujub. Kita nampak kita hebat. Kita pandai. Kita ada duit. Kita ada jawatan. Lagi penyakit besar. Kita sangat lemah. Tak kira lah tinggi mana ilmu pun, lemah. Namanya manusia. Ya, yang tidak akan sunyi daripada salah dan lupa. Jadi, sangat penting sahabat-sahabat membaca hauqalah. Kalau tanya ustazah, banyak mana nak baca Zah? Sebanyak yang boleh. Jadi memang tak ada, kita tak kata 3, 11, 9, tak. Sebanyak yang boleh. Sampai apa dia? Hati kita rasa tenang, rasa yakin. Allah segala-galanya, Allah segala-galanya. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyul azim. Itu kunci dia. Urusan anak, nak didik anak. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyul azim. Soal kebahagiaan rumah tangga kita. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyul azim. Apa saja, apa saja. Yang kedua, Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar adalah Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata' a'udhu bika min syarri ma sana' abu'u laka bini'matika alai wa abu'u bidhambi faghfir li فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Kenapa Sayyidul Istighfar? Sebab kita banyak dosa. Dosa-dosa itulah yang menghalang segala yang terbaik untuk berlaku dalam hati kita. Keyakinan kepada Allah ni tuan-puan, mengenal Allah SWT ini adalah satu nikmat yang terlampau besar. Jadi yang terbaik-terbaik ni, yang hebat-hebat ni, tak boleh nak berlaku dalam hati yang kotor. Tak boleh. Dan kita memang tak letak barang yang cantik dalam tempat yang kotor. Kan kalau barang yang elok, kita akan siapkan tempat dia. Anak cucu nak balik daripada hospital, baru lahir, nak letak kat mana? Letak kat mana nenek dia? Kemain siap. Katil, tilam. Boleh je letak kat tilam kita. Tak. Nak tilam khusus untuk baby. Tengok. Kita punya, apa ni maknanya, pandai pula kita ya, menyesuaikan. Tuan-puan, tak akan masuk ma'rifatullah, mengenal Allah SWT dalam hati kotor, hati busuk, hati pendosa. Kecuali istighfar. Jadi, Sayyidul Istighfar. Yang ketiga, La ilaha illa anta subhanak. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Ini kita mengambil rahsia besar daripada zikir Nabi Yunus alaihissalam yang Allah sebut dalam Quran. Kalau tidak kerana tasbih ini, kalau tidak kerana kamu memuji Allah Subhanahu wa taala, nescaya kamu akan duduk dalam perut ikan sampai hari kiamat. Masya-Allah. Tapi takdir tu berubah. Berkat apa dia takdir tu berubah? Wasilah apa takdir tu berubah, tuan-puan? Tasbih kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Tuan-puan, kalau kita nak berubah hidup kita, keadaan kita, ya, daripada satu hal kepada satu hal yang lain, banyakkanlah bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa anta
subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Yang keempat, surah Al-Hadid ayat 22. Surah Al-Hadid ayat 22. Maksud dia apa dia tuan-puan? Ya, baca ayat 22 dan yang kelima surah Al-Hadid ayat 23. Kenapa? Sebab bila kita baca ayat tu, kita faham ayat tu, dia menanam dalam hati kita ya keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuba dengar ayat dia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sesungguhnya demikian itu bagi Allah teramat mudah. Kita akan tawakal, kita akan pasrah. Allah tulis dah ni. Apa bukti dia? Tengok surah Al-Hadid ayat 22. Kita tiap-tiap hari jadikan zikir kita baca supaya tertanam ingat semua yang berlaku ni, yang sudah pun berlaku, benda yang kan ayat ni sebut bencana pada orang lain ke, bencana pada kamu ke, dah tertulis di Lauh Mahfuz. Jadi kita tinggal menerima dan rasa senang menerimanya. Sebab apa? Memang tak ada upaya lagi dah untuk menolak benda yang sudah terjadi. Nak tolak macam mana benda dah terjadi? Tuan-puan, kalau ada orang baling batu kat kita, benjol dahi kita, cakap dengan saya nak tolak. Macam mana kita nak kata, tak, dia tidak berlaku, dia tidak berlaku. Kenapa kena benjol tu? Maknanya dah berlaku. Faham maksud saya tuan-puan? Maknanya, tak boleh buat apa dah. Tak ada orang boleh mengkonstankan masa. Maksud dia apa? Terima, taslim. Terima ketentuan Allah. Sambung pula pada ayat 23. Likai la ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput daripada kamu, dan tidak pula kamu keterlaluan gembira terhadap apa yang diberikan oleh Allah kepada kamu, dan Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membangga diri. Sedemikian indahnya ayat-ayat suci Al-Quranul Karim untuk jadi bekalan jiwa kita. Baca. Tuan-puan, ini kan saya panggil nama terapi syifa. Cuba baca malam-malam masa orang tidur. Bersunyi-sunyian, baca ayat. Kita akan terasa. Nak menanam keyakinan kepada diri kita, keimanan. Oh, semua ni dah ketentuan Allah. Supaya kamu jangan sedih sangatlah kalau ada benda nak tak dapat. Dan jangan seronok sangat kalau dapat benda yang nak tu. Ayat tu bagi pedoman dah, bagi panduan dah. Kemudian, saya bagi sikit je lah ya tuan-puan ni. InsyaAllah masa-masa lain kita share lagi. Surah Hud ayat 56. Sebenarnya ini Ustaz dah susun. InsyaAllah nanti kalau dah ada buku dia lebih senang kan untuk dirujuk ya. Surah Hud ayat 56. Cuba tengok maksud dia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inni tawakkaltu 'ala Allahi rabbi wa rabbikum ma min dabbatin illa huwa akhidhun binasiyatiha inna rabbi 'ala siratin mustaqim.
Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Tidak ada suatu binatang melata pun, melainkan Allah lah yang memegang ubun-ubunnya. Maknanya, Allah menguasainya. Sesungguhnya Tuhanku di atas jalan yang lurus. Nak tanam. Tuan-puan pernah pergi motivasi punya kelas? Tengok macam mana doktrinisasi Maksud dia kena tanam. Ulang, ulang, ulang. Saya boleh, saya boleh. Cakap lagi, kata motivator tu. 100 kali. Faham kita tu? Tapi Quran kita tak nak masak ke hati kita. Quran kita tak nak tanam-tanam hari-hari ke hati kita. Make sense kan tuan-puan? Apa yang kita cakap pada otak kita, pada hati kita, benda tu akan melega-lega dalam hidup kita. Itu skill yang digunakan oleh motivator untuk bantu kita supaya lebih bersemangat. Dia tak bagi cakap sesuatu yang boleh melemahkan fikiran kita. Al-Quran mukjizat. Mukjizat. Maknanya apa? Melemahkan yang lain, Quran dah yang bangun, membina kekuatan. Tapi kita tak asal. Cuba tuan-puan buat. Surah Al-Hadid baca. Malam-malam. Ustazah mencadangkan tu masa yang sunyi-sunyi. Baca. Tanam. Inni tawakkaltu ala Allahi Rabbi wa Rabbikum. Aku bertawakal pada engkau ya Allah. Semua. Jangan kata kita. Binatang-binatang melata ke, serangga ke, apa ke. Huwa akhidhum binasiyatiha. Allah yang menguasai. Dengan simbolik ayat dia apa dia? Allah yang pegang ubun-ubun mereka. Mereka tak boleh buat apa kecuali di bawah kekuasaan ya Allah Subhanahu Wa Taala. Nak tanam. Jadi bila dibantu tuan-puan sekalian dengan kaedah-kaedah yang seperti ini, keyakinan tu akan datang, keraguan tu akan hilang. Barulah kita dapat benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebab kita yakin Allah segala-galanya. Allah Maha Kaya, yakinlah. Allah Maha Kuat, Allah Maha Gagah. Allah ada, Allah lihat kita. Itu nak bagi yakin. Tapi kita kena sama-sama dengan ayat-ayat Al-Quran. Boleh tambah lagi satu, surah At-Taubah ayat 51. Surah At-Taubah ayat 51. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Katakanlah wahai Muhammad, sekali-kali tidak akan menimpa kami, melainkan apa yang Allah telah tetapkan bagi kami. Dialah pelindung kami dan hanya kepada Allah orang-orang yang beriman harus bertawakal menyerah diri. Dah jelas dah Quran sebut. Kita tak nak baca selalu. Ya? Pegang dada kita ni tuan-puan, cuba baca. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Kita terasa tu debaran hati kita tu kadang-kadang dengan macam-macam sebab. Kita tenangkan. Ingat, katakan wahai Muhammad. Maksudnya kita semua ni kena sebut benda ni, ya. Apa dia? La yusibana, sama sekali tidak akan berlaku sesuatu. Lan ni makna sama sekali tidak akan berlaku sesuatu kepada kita illa ma kataballah, kecuali benda yang Allah sudah tetapkan. Dah, tak boleh buat apa. Kita yang kena belajar, kita yang kena upgrade diri, kita yang kena cari hikmah. Kita kena bersangka baik dengan Allah. Pasti ada sesuatu yang Allah nak kita belajar. Bayangkan orang-orang yang hebat dalam pendidikan, anak-anak autism dan sebagainya. Mereka masuk dalam dunia dan alam tu, sebenarnya wasilah dia apa? Anak mereka autism. Akhirnya mereka jadi pakar kat situ. Boleh bermanfaat kepada masyarakat. Bantu orang lain. Masya Allah. Nak bagi tahu, yang dah berlaku, berlaku. Tapi kita kena ambil hikmahnya di mana.
kena husnuzan dengan Allah, kena perbaiki diri, ya, kena muhasabah diri. Itu cara kita berurusan dengan takdir. Ya, wallahu taala a'lam. Ustaz berhenti dulu setakat ini, insya-Allah kita akan sambung lagi, insya-Allah. Ustaz ingat dah upaya bulan, ya, dan sama-sama kita beristighfar kepada Allah Subhanahu